Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat dulu matematik tingkatan 2, apakah perkara yang akan kamu belajar. Okey, yang bab pertama ialah pola dan jujukan. Bab kedua pemfaktoran dan pecahan algebra. Bab ketiga rumus algebra. Okey, bab kedua dan bab ketiga ni dia ada kaitan antara satu sama lain. Okey, bab 4 ialah poligon. Bab 5 bulatan. Bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Bab 7 koordinat. Ini adalah satu topik yang agak baru untuk kamu, yang kamu tak pernah belajar. Okey. Tengok lagi yang lain. Okey, bab 8 ialah graf fungsi, ya. Bab 9 laju dan pecutan, ini pun yang kamu tak pernah belajar sebelum ni. Bab 10 kecerunan garis lurus. Bab 11 transformasi isometri. Bab 12 sukatan kecenderungan memusat, dan yang terakhir sekali ialah bab 13 kebarangkalian mudah. Okey. Jadi untuk bab yang pertama, pola dan jujukan, insya-Allah kita akan buat melalui video PDPC, dan juga kita akan buat juga beberapa latihan lah. Okey, yang pertama sekali kita akan cuba lihat bab yang pertama. Sesiapa yang sudah ada buku teks, ya mungkin dah ada lah, ya, walaupun tidak dapat lagi dari pihak sekolah, jadi boleh rujuk. Ataupun yang dah ada software ini, ya, dah download siap-siap, boleh rujuk juga, ya. Okey, untuk pola dan jujukan, yang pertama kita akan mengenal pasti apakah itu pola. Okey, pola ialah okey, bagaimana dia? Ni maksud dia. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai atau objek. Okey, jadi nanti saya akan bagi dia punya nota dan kamu akan salin di dalam buku tulis, ya. Okey, jadi pola ialah aturan atau corak. Aturan atau corak. Jadi kalau kamu cam dia punya aturan, boleh kenal pasti aturannya, bermaksud kamu sudah dapat polanya, ya. Okey, lihat contoh yang pertama. Kita akan melukis corak. Apakah corak yang berada di bahagian ini? Okey, contoh penyelesaiannya berada di bawah. Jadi kamu hanya perlukan sedikit logic thinking, ya. Tidak perlu sangat pengiraan, hanya kenal pasti bagaimanakah bentuk yang akan terjadi berikutnya. Pada saya kebanyakan pelajar tiada masalah untuk mengenal pasti bentuk seterusnya, ya. Contoh yang ini 2 dot, 4 dot, 6 dot. Jadi dia ada peningkatan 2, 4, 6, bermaksud dot yang berikutnya mestilah 8. Jadi kamu lukislah 8 dot seperti ini, ya. Begitu juga triangle ini, segitiga ini, hijau biru hijau biru hijau. So yang keempat mestilah ada hijau biru dan bentuknya seperti ini. Okey. Jadi pola ialah kita mengenal pasti aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek, ya. Okey, kita lihat contoh kedua. Okey, contoh kedua ini dibagikan pola nombor, ya. Apabila kita dibagi senarai nombor-nombor seperti ini, kamu kena tahu apakah hubungan antara nombor pertama dan nombor kedua. Okey, ya. Jadi bila kamu dapat kenal pasti hubungan antara nombor 1 dan nombor 2, apakah perkaitannya, maka kamu akan dapat menjawab pola nombor tersebut. Okey, ya. Kita lihat contoh yang pertama A, ya. Okey, yang pertama ialah negatif 10, negatif 4, 2, 8. Okey, ya. Jadi sekejap saya cuba besarkan. Okey, sorry. Ya, kejap ya. Okey. Ya, jadi kita lihat contoh 2. Okey, kita dapat kenal pasti negatif 10, negatif 4, 2, 8. Bermaksud pola itu adalah nombor yang menaik. Okey, nombornya yang semakin besar daripada nombor negatif 10 menjadi nombor 8 dan berikutnya. Okey, jadi apakah kaitannya? Jadi kamu dapat kenal pasti, ya. Kalau kamu rasa confused, keliru dalam nombor negatif ini, ya, jadi kamu buatlah, ya, nombor yang 2 dengan 8 ini.
Ya, boleh 2 dan 8. Kejap ya. Okey, nombor 2 dan 8. Okey, nombor 2 dan 8 tu. Bagaimana kita nak tengok? Okey, 2 dan 8, ya. Bezanya ialah 6. Okey, bezanya ialah 6. Jadi 2. Okey, sorry. Ni apa pula ni? Okey. Terus. Okey, sekejap ya. Okey. Jadi 2 dan 8 kita perlu tambah 6 lah. 2 tambah 6 dapat 8. Okey. Jadi bila ini dah tambah 6 bermaksud semua hubungan antara nombor-nombor ini perlu ditambah 6. Jadi apakah penerangan polanya? Kamu tulis dalam bentuk ayat, iaitu menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey ya. Jadi kalau ayat itu kamu nak tukar sedikit. Contoh, nombor sebelumnya ditambah 6. Boleh juga diterima ya, asalkan maksud ayat itu adalah sama dengan ayat matematik itu. Okey, contoh B. Ya, 17, 7, negatif 3, negatif 13. Ini ialah nombor yang menurun ya. Okey, nombor yang menurun ni bermaksud kita mestilah tolak. Logiknya. Kalau kamu rasa tidak begitu pasti tentang nombor negatif ni, kamu tengoklah nombor positif. 17, 7. Apa beza dia? Kenalah tolak 10. Okey. Jadi apakah polanya? Menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, begitu juga contoh C. Kita tengok nombor dia 2, 6, 18, 54. Ini nombor menaik ya, dan kamu dapat tengok ya, dia menaik dengan kadar yang cukup tinggi, cukup laju. Okey? Jadi kita nak kenal pasti dia tambah ke ataupun darab. Kamu tengok sahaja dia punya nombor menaik tu, adakah nombor tu menaik dengan begitu laju ataupun naik sikit-sikit. Ya. Kalau naik sikit-sikit, kita buat tambah. Kalau naiknya begitu laju macam ni, kamu tengok nombor yang keempat dah jadi 54. Itu mestilah darab. Okey ya. Nak darab berapa? Kamu tengoklah nombornya 2 dengan 6. Darab berapa? Darab 3. So, jadi semuanya darab 3. Okey, apakah ayat polanya? Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey. Begitu juga dengan pola bahagi. Sama juga Okey, untuk pecahan, biasanya pelajar dia ada masalah dari segi pecahan. Okey, jadi kalau pecahan begini, kita boleh tukar 3/2 ini kepada nombor 1.5. Ya, 1.5. Okey ya. Sekejap. Okey, 1.5. Jadi 1 dengan 1.5 dia adalah meningkat, kan? Meningkat ya. Meningkat sebanyak berapa? 0.5. Jadi kalau meningkat sebanyak 0.5 ini ya, dia jadi 0.5 ini 1.5 lah ni. Ya. Okey, sorry dia. Sekejap ya. Okey, jadi sekarang ini 0.5 kita tulis dalam bentuk pecahan 1/2. Ataupun kalau kamu nak tulis dalam 0.5 pun tiada masalah ya, tiada masalah. Okey, 0.5 tiada masalah Okey, jadi apa pola dia? Menambah 1/2 ataupun 0.5 kepada nombor sebelumnya. Ya. Okey, kita lihat F. F nombor perpuluhan. Sama juga kaedahnya. Kamu kenal pasti dulu adakah nombor itu semakin menaik ataupun semakin menurun ya. Jadi negatif 2.3 ini ya, dia semakin menurun lah kamu tengok. Sebab nombor berikutnya tu negatif 3.2. Jadi kita tolak. Okey ya.
Jadi boleh ya. Ada apa-apa soalan nanti boleh letak dalam grup kita. Okey, kita lihat contoh 3. Diberi urutan nombor. Okey, diberi satu nombor 7, 12, 17, 22, 27, 67. Okey, ini bermaksud 67 adalah nombor terakhir. Okey, nombor terakhir. Ya, nombor 7 adalah nombor yang pertama. Kedua 12, ketiga 17 dan berikutnya. Okey, dot ni berikut ada nombor 67 adalah terakhir. So, soalan nak apa? Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Ya. Okey, nombor ganjil, nombor genap. Jadi pertama sekali kita kena letak dahulu, tulis dahulu apakah senarai nombor yang terlibat. Okey, apakah senarai nombor yang terlibat di sini? Jadi, kita tengok ya, 7 hingga 67. Jadi, itu adalah nombor yang besar. Okey, nombor yang besar. Jadi, 7 pergi 67. Jadi, kita tengok nombor berikutnya 12, 17. Boleh nampak tak polanya? Kan? Polanya ialah apa? Okey, kita tengok yang pertama. Nombor ganjil. Jadi, daripada senarai ini, kita ambil nombor ganjil sahaja. 7, 17, 27 dan berikutnya hingga 67. Apakah bezanya? Bezanya 10. Okey. Jadi, apakah ayatnya? Nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Jadi, ayatnya nak buat apa? Menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, itu ayat untuk pola. Ya. Nombor genap, apakah nombor genap? 12, 22, 32. Okey, ni tak nampak dan berapa ni. Last kali ialah nombor 62. Ya. Jadi apa dia punya jawapan nombor pola tu ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey. Jadi kita lihat lagi. Okey, ini muka surat berikutnya. Nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci, okey, ialah nombor yang terbentuk daripada satu corak khas. Okey ya. Jadi, nombor Fibonacci kamu perlu faham coraknya dan hafal. Soalan ni memang glamour ditanya. Fibonacci ialah nombor bermula dengan sifar 1. Lepas tu dia buat apa? Sifar tambah 1. Nombor sebelum ni ditambah dengan 1 dapat 1. Okey ya. Kemudian nombor yang berikutnya 1 tambah 1 dapat 2. Okey. Kemudian ya, 1 tambah 2. Okey. Kemudian 1 tambah 2 dapat 3. Ni, ya. Okey, untuk dapat 5 macam mana? 2 tambah 3. 3 tambah 5, 8. Dan berturutan. Nanti saya akan bagi nota dengan kamu ya. Okey, kamu kena salin. Okey, ini nombor Fibonacci. Okey, nota. Okey, nanti saya akan bagi snapshot berkaitan dengan pola. Okey, nanti kamu salin sebagai nota ya. Okey, apa itu jujukan pula? Okey, jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Yang disusun mengikut suatu pola. Okey ya, mengikut suatu pola. Jadi itu adalah jujukan ya. Okey. Contoh 6. Tentukan. Jadi nak tahu dia jujukan ataupun tidak, kamu kena tengok polanya. Kalau dia ada pola, pola dia macam ini. Kalau dia tambah 4, semua tambah 4. Kalau dia tolak 2, semua tolak 2. Kena cam dulu pola dia. Kalau ada pola, itu adalah jujukan. Jujukan. Kalau nombor B ni, soalan B ni, okey, soalan B, kamu tengok dia punya pola tak tentu hala. 4 kepada 5 tambah 1. 5 pula, okey, tolak 12 dapat -7.
Negatif 7 tambah pula 17. Nampak? Polanya tidak tentu hala. Nombor-nombor tu tak ada kaitan langsung. Jadi itu adalah bukan jujukan. Okey, boleh faham? Okey, kita lihat jujukan nombor. Ini melengkapkan jujukan nombor. Jadi langkah pertama, kena tahu dahulu polanya apa. Ingat tu. Nak melengkapkan jujukan nombor, kamu kena tahu apakah polanya. Nak tahu polanya, kamu tengok nombor yang ada berturutan. Contoh, yang pertama A. Yang berturutan 7 dan 13. 7 dan 13. Okey, ini berturutan kan? Jangan pilih 13 dengan 25. Itu bukan berturutan. Dia ada blank kat tengah. Ya, kita ambil 7, 13. Okey, apa kaitannya? Tambah 6. Jadi semua nombor-nombor ini kamu akan tambah 6. Maka dapat jawapannya. Ya. Okey, soalan B. 88 blank 64 52. So mana kita nak tengok? Kita tengok 64 dan 52. Utamakan yang itu. Jadi 64 dengan 52. Apa kaitan 64? Macam mana boleh jadi 52? Tolak 12. Jadi semua nombor-nombor ni kita tolak 12. Okey. Begitu juga soalan C ni. Kita tengok yang ni. 0.027, 0.081 ya. Okey. Kalau tak tahu kamu nak darab berapa, kamu bahagilah dulu. 0.0081 bahagi 0.027. Okey, bila bahagi kamu dapat jawapan, itulah yang kamu darabkan, ya. Pandai-pandailah nak hidup kan. Kamu tengok pattern dia, pola dia. Ya, nombor tu makin menaik ke, makin menurun ke, kan? Okey. Soalan D pun sama juga. Kalau tidak pasti pecahan tu, kamu tukarlah dalam perpuluhan. Boleh, ya. Jadi 1/3 dengan 4/6. 4/6 ni kita boleh permudah tak? Boleh. Dapat apa? 2/3 kan? Okey, tu dapat 2/3. Jadi dapat 2/3 yang ini. Okey, dapat 2/3. Maksudnya ini 1, ini 2. Kan? 1, ini 2. Jadi ni mesti dah 3. 3/3. 3/3 sama dengan 1. Okey, ya. Jadi cubalah guna kalkulator dapatkan jawapannya. Okey. So, itu sahajalah dulu, ya. Yang berkenaan dengan yang ini, contoh 9, yang ini pola dan rujukan, itu kemudian kita akan buat sebab itu adalah sedikit panjang. Ya, latihan nanti saya akan bagi kemudian, ya. Okey. Bye. Assalamualaikum. Tak faham boleh tanya dalam grup. Okey.